mufti ni dia perlu memberi fatwa sekiranya ada persoalan yang timbul. Itu peranan mufti. Dan ifta ni memang itu satu-satu fatwa itu dia bergantung kepada permintaan atau persoalan yang dibangkitkan untuk difatwakan. Selalunya mufti dia tidak mudah-mudah memberi fatwa macam itu saja. Tetapi mufti juga ada peranan sebagai penasihat, menasihat hal-hal keagamaan. Betul. Jadi mungkin isu yang hangat yang terbaru itu mufti sendiri merasakan dia perlu bagi pandangan tentang perkara tersebut. Dan saya rasa tidak ada masalah kerana mufti juga perlu peka. Betul, sensitif terhadap isu semasa. Nanti orang kata mufti ni dia tak buat kerja pula kan. Dia di kayangan saja, hanya berbincang sama-sama dia saja. Sedangkan fatwa itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Amalan-amalan agama masyarakat. Betul. Jadi saya rasa mufti juga tidak ada masalah untuk bersama-sama dengan isu-isu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2024. Alhamdulillah kita telah pun kembali ke podcast Sit and Seek musim yang kedua. Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Harapnya anda semua masih lagi ingatlah kita punya tagline, diskusi bulat merenung hikmah. Jadi kita dah pun masuk ke tahun yang baru dan ini adalah bulan Februari. Kita mulakan rakaman kita di mana bulan Januari kita ambil gap sekejap dan minta anda semua untuk tunggu. Dan kita akan insya-Allah akan ada banyak kandungan-kandungan intipati-intipati yang menarik dan yang pastinya lebih memberi manfaat lah kepada anda semua. Didoakan begitu insya-Allah. Jadi di sebelah saya ini kita ada seorang insan yang cukup hebat lah. Kita kata kalau dekat IKIM ni kan, kalau dekat IKIM ni kawan-kawan, dekat IKIM ni lah kita kata sebagai pusat rujukan. Pusat rujukan ke? Macam tu lah. Orang yang kita sangat reliable, sangat trusted, sangat kita nak tanya berkaitan dengan hukum khususnya. Iaitulah di sebelah saya Al-Fadhil, Dr. Farid. Dr. Farid iaitulah selaku pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik di IKIM. Apa khabar Doktor? Khabar baik. Alhamdulillah. Doktor sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi pada minggu ini kita akan membincangkan tentang apa? Tentang berkaitan dengan fatwa. Berkaitan dengan fatwa iaitu berkaitan dengan hukum fatwa. Fatwa mufti ataupun fatwa netizen. Mana yang lebih power? Tajuk kita hari ini. Sebab apa topik itu dibawa kepada minggu ni adalah sebab kalau kita tengok sekarang ni bila kita tengok dekat TikTok, tengok dekat Facebook, tengok dekat Instagram, ramai orang kata netizen lah kan. Fatwa-fatwa netizen ni mula muncul apabila adanya berlakunya satu isu, bila adanya banyak salah faham. Sampai kan ada yang kata fatwa mufti tu sendiri doktor kan. Ada yang sampai kata fatwa mufti tu tak boleh pakai. Ada yang kata apalah mufti ni cakap macam tu. Sampai kan begitu sekali. Jadi kita bawakan episod kali ni untuk kita bagi tahu dekat semua masyarakat yang sebenarnya kenapa adanya fatwa tu, peranan seorang mufti tu sendirilah. Tapi sebelum tu kita nak minta doktor untuk perkenalkan sikit background doktor. Mungkin ramai yang nampak Dr. Farid selalu dengar ni dekat Radio IKIM kan. Tapi mungkin tak tahu latar belakang doktor macam mana. Mungkin doktor boleh kongsikan sikit doktor. Okey, terima kasih Izzati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas peluang yang diberikan untuk bersama-sama dalam program Sit and Seek. Selalu saya dengar dan tengok sebelum ni. InsyaAllah. Dan menarik. Saya rasa sekarang ni zaman podcast. Betul. Semua orang tak ada masa nak tengok yang official, yang formal ikut masa. Dia perlukan podcast untuk dia tengok bila dia nak lah kan. Betul. Okey, tentang diri saya ni memang selalu masuk di Radio IKIM lah, ada rancangan radio khas macam Fasaluna. Sekarang ni Fasaluna lah. Sebelum ini saya juga mengisi program Suluh Budi misalnya. Atau sebelum tu lebih awal daripada tahun 2012 dulu kita dah mengisi program guru dan pendidikan. Jadi saya dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM lah. Dan saya jadi pengarah Pusat Syariah ni sejak 2014. Okey, nama lama dah 10 tahun lah. Kalau tahun ni dah 10 tahun dah 10 tahun. Tapi kalau ikut bidang saya ataupun pengkhususan pendidikan saya bermula di
UIA dalam bidang fiqh dan usul. Fiqh dan usul ni lebih dekat dengan hukum hakam lah. Dan UIA maksud super senior saya lah ni. Super senior kot. Terlalu jauh sangat tu. Super senior. Sebab saya graduate 94. Ini dah 2024. Betul, dah 20 tahun. 20 tahun ke 30 tahun? 30. Betul, Masya Allah. Lama sangat. Ya, lebih kurang lah. Betul. Okey, tak apalah, itu dari segi sejarah belajar. Tetapi dalam bidang sarjana dan kedoktoran atau master dengan PhD itu, saya lebih mengkhususkan dalam bidang pemikiran Islam. Dia kalau dalam disiplin ilmu tu dia lebih hampir kepada usuluddin lah, dari segi akidah. Tapi sebenarnya dia juga tidak terpisah daripada syariah, fiqh dan undang-undang ni lah. Dan habis belajar di UIA itu, saya buat master dengan PhD di Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tabarruk Islam, ISTEC. Mungkin sebahagian kita kenal. Untuk master dan PhD. Kemudian saya mengajar di UIA selama lebih kurang 6 tahun. 2011 saya masuk ke IKIM. Jadi di IKIM 2011 bermula dengan Pusat Emas, Pusat Ekonomi dan Kemasyarakatan. 2014 tu saya dilantik untuk jadi pengarah di Pusat Syariah Undang-Undang dan Politik yang kita kenali sebagai Syarak. Dan sejak itu saya dah bersama dengan Radio IKIM ni banyak kali dah lah. Izzati masuk rancangan. Datang lagi. Betul. Saya pun pendengar IKIM juga dulu. Selalu juga dengar Dr. Farid, fellow kan. Jadi itu antara sejarahnya lah. Di sini kita banyak buat penyelidikan lah. Termasuklah berkaitan fatwa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Begitu. Itulah apa orang kata background Dr. Farid, Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarak di IKIM. Dan mungkin anda semua ada yang tertanya, IKIM ada, kenapa ada fellow di IKIM? IKIM adalah sebuah institusi pengajian ke dan sebagainya. Itulah saya nak promote juga. Di IKIM kita ada banyak bahagian. Kita ada, selain kita ada bahagian radio, kita juga ada bahagian penerbitan, bahagian penyelidikan. Di hadapan saya ni, iaitu ada buku Fatwa dan Perbezaan Pandangan. Inilah antara buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Farid sendiri dan juga seorang lagi penulis. Penyuntingnya. Dan terbitan IKIM, ini terbitan IKIM dan telah pun mendapat anugerah buku negara pada tahun 2019. InsyaAllah. Jadi kepada anda semua, IKIM bukan sahaja ada radio, tapi kita juga menjalankan penerbitan buku-buku. Kalau pergi pesta buku, kita ada buka bos-bos jual buku-buku. Jadi anda semua bolehlah kan, kalau ada yang tengah buat research, tengah buat PhD, kalau nak dapatkan lagi banyak rujukan, boleh dapatkan di IKIM, insyaAllah. Jadi kita dah selesai, kita nampak dah orang alumni UIA ni memang hebat sebenarnya. Tapi saya tak hebat. Disclaimer, saya tak hebat. Saya cuba mengikut jejak. Dah mula hebat dah tu. Super senior. Saya cuba menjejakilah, mengikut jejak super senior saya. Baiklah, topik kita hari ini adalah berkaitan dengan fatwa mufti versus fatwa netizen. Mana yang lebih power? Kalau kita tengok kan, mungkin doktor boleh kongsikan apakah sebenarnya kepentingan majlis fatwa itu sendiri secara orang kata secara umum je. Dan kalau mungkin ada dalam kalangan kita yang tak tahu bagaimana sesebuah hukum difatwakan. Kadang kita tengok macam ahli fatwa negara telah memfatwakan hukum ni sekian. Mungkin doktor boleh kongsikan sikit prosesnya, doktor. Terima kasih, Izzati. Memang isu fatwa ni isu yang kadang-kadang jadi hangat juga kan. Macam hari ni pun orang dah bicara tentang mufti. Betul. Pandangan-pandangan mufti dan lain-lain lagi. Dan fatwa ni pun sudah berada di negara kita ni lama, sejarah fatwa ni. Dan seperti yang disebut oleh Izzati tadi, di Malaysia ni kita ada organisasi ataupun badan yang menguruskan fatwa ini, sama ada di peringkat pusat ataupun di peringkat negeri. Tapi kalau kita tengok dari segi kita punya perlembagaan, agama, urusan agama ni dia urusan negeri. Urusan negeri. Maksudnya yang betul-betul boleh menguruskan agama itu secara rasmi, mengeluarkan apa-apa pandangan agama itu secara rasmi, terutama sekali kefatwaan, itu adalah di bawah pentadbiran dan urusan negeri. Dan sultan atau raja di negeri itu sebagai penasihat agama lah, ataupun yang
Itu sama ke Doktor dengan majlis agama? Majlis agama itu adalah institusi yang akan membantu pengurusan tadi tu. Mengurus pengurusan. Majlis agama tu lebih berpentadbiran urusan-urusan keagamaan. Tapi kalau Jabatan Mufti atau Mufti itu dia lebih mengeluarkan fatwa lah. Mengeluarkan fatwa dan urusan-urusan berkaitan dengan fatwa. Okey. Tetapi walaupun urusan agama di Malaysia ni urusan negeri, tetapi kita ada juga badan penyelaras di peringkat pusat, di peringkat sentral lah. Dan itu badannya itu JAKIM lah, JAKIM. Dan kita ada satu majlis yang kita panggil Majlis Muzakarah MKI, Majlis Muzakarah MKI. Itu dulu dipanggil Majlis Fatwa Kebangsaan lah, yang Izzat sebut tadi tu, Majlis Fatwa Kebangsaan. Selalunya kalau Majlis Fatwa Kebangsaan ini dia ada perjumpaan katakanlah 4 kali setahun. Okey. Saya salah seorang ahlinya, walaupun saya bukan mufti lah negeri, tapi dia semua mufti terlibat dalam muzakarah yang bersifat kebangsaan tu. Dipilih lagi 6 orang tambahan dari dalam ilmuwan-ilmuwan lain lah, ahli akademik dan ilmuwan untuk join mufti yang ada tu untuk berbincang. So keahlian tu adalah lebih kurang mungkin dalam 20 orang macam tu. 13 tadi tu mufti campur 6 orang tu, tambah lagi beberapa ahli-ahli pentadbiran yang lain. Okey. Jadi apa yang berlaku di Malaysia ni ialah satu-satu fatwa dia yang bersifat kebangsaan ni lah akan dibincangkan di muzakarah kebangsaan ni. Kemudian setiap mufti ni dia kena bawa balik keputusan itu. Dia tak jadi fatwa lagi tu. Dia kena bawa balik di negeri masing-masing dan bincangkan semula. Kemudian dia keluarkan fatwa berdasarkan negeri masing-masing. Sebab itu kalau kat Malaysia ni, kalau fatwa biasanya orang tanya fatwa negeri mana. Dia tak ada fatwa kebangsaan tu, dia tidak berdiri valid sebagai satu fatwa yang rasmi. Fix lah kan. Fix dan rasmi. Tetapi fatwa-fatwa di negeri di Malaysia ni yang rasmi semua pergi kepada negeri-negeri. Tapi disebabkan kita ada perjumpaan atau muzakarah yang bersifat MKI itu, maka kebanyakan fatwa-fatwa negeri itu dia selari. Datang daripada situ. Sebab dah dibincang lebih asal. Perbincangan tu dah dibincang lebih awal. Tetapi ada juga fatwa-fatwa yang negeri sendiri initiate. Jadi dia ada fatwa yang dibawa, ada juga fatwa yang diinitiate oleh negeri. Okey, jelas. Tapi yang di pusat ni dia lebih tersusun lah sebab kita ada penyelidikan, ada dana. Di pusat tu lagi sekali Doktor, majlis dia Majlis Muzakarah Kebangsaan Al-Ehwal Islam. Yang mana MKI lah, menghimpunkan semua mufti-mufti dan juga ahli majlis fatwa. Lantikan majlis raja-raja dia panggil. Okey. Saya juga nak beritahulah kepada anda semua, Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran juga merupakan ahli Majlis Fatwa Negeri Sembilan. Betul ke Doktor? Negeri Sembilan ya. Negeri Sembilan. Dan Doktor juga terlibatlah dengan orang kata muzakarah kebangsaan itu. Masya-Allah, bukan calang-calang orangnya. Jadi kita tak salah pilih orang hari ni sebab kita akan tanya. Saya excited dan interested lah nak tahu sebenarnya kan. Okay, lepas kita dah tahu ada MKI, lepas tu setiap mufti ni dia akan pergi berbincang dengan ahli majlis fatwa negeri masing-masing. Maka di situlah bukan tercetus, keluarlah hukum fatwa yang rasmi. Fatwa yang rasmi mengikut kepada negeri-negeri. Saya ada soalan juga yang saya nak tanya kan dekat Dr. Farid ini sebenarnya. Tapi soalannya mungkin berbunyi, mungkin ada yang tanya, netizen yang tanya kan, kenapa kita perlu kepada fatwa? Kenapa kita perlu kepada fatwa lagi? Sedangkan hukum-hukum semua dah jelas. Orang kata jelas dah ada dekat dalam Quran, dekat dalam hadis. Tak perlu dah perlukan fatwa ni. Manusia ni banyak khilafnya kan. Orang kata sesama mufti pun ada bercanggah pendapat sebagainya. Tapi soalan tu kita nak hold dulu. Kita nak minta doktor untuk jawab selepas ini, dan kita nak minta anda semua untuk tunggu-tunggu juga. Tunggu-tunggu dan nanti. Kenapa sebenarnya penting ke fatwa ni? Kenapa Quran dan juga apa peranan Quran dan juga hadis sekiranya ada fatwa ni kan? Jadi untuk anda semua yang tertanya juga jawapan yang sama macam saya. Jadi jom kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kita dah pun kembali ke episod kita kali ini tentang tajuk yang bertemakan yang bertemakan fatwa mufti versus fatwa netizen. Mana yang lebih power? Tadi kita dah ada pun dengar bagaimana proses awal sesebuah, kita kata proses awal sesebuah fatwa itu dihukumkan. Adanya MKI, Majlis Muzakarah dan sebagainya. Jadi bila saya utarakan tadi soalan kan, dan soalan saya ni pun sebenarnya banyak dah yang berlega-lega di komen-komen netizen di social media yang menyatakan kenapa kita perlukan fatwa sedangkan kita ada Al-Quran dan hadis. Dan kalau kita tengok fatwa ni terdiri daripada manusia-manusia yang orang kata banyak khilafnya. Fatwa negeri-negeri tu pun berbeza-beza. Jadi mungkin doktor boleh ulas sikit bab tu, doktor. Okey, terima kasih Zati. Dia pertama sekali kita kena ingat fatwa ini dia berkaitan dengan hal-hal yang bukan bersifat hukum yang muhkamat, hukum yang jelas. Hukum yang jelas sebenarnya tidak ada isu dan tidak ada perbalahan dan tidak ada fatwa padanya. Fatwa ini selalunya umumnya berkait dengan isu-isu yang bersifat khilafiyah lah. Yang ada dia macam ni, isu-isu yang tidak ada pada zaman Nabi, zaman sahabat dan zaman awal, tetapi dia timbul pada hari ini. Sedangkan dia perlukan satu pandangan hukum daripada agama Islam. Betul kita ada Quran dan ada hadis, malah kita ada ijma' dan qiyas. Itu merupakan 4 sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah lah. Tetapi isu ni banyak dia akan timbul di pelbagai aspek kehidupan kita, dan dia memerlukan pandangan hukum apabila ia berkait dengan agama. Kita ambil contoh macam isu-isu perubatan kan. Hari ini ada isu transplant, macam mana nak transplant itu boleh ke tidak. Benda-benda tu tidak ada. Isu yang terkini kita ada buat kajian di IKIM ni, boleh tak kita membekukan sel, dipanggil sel gamet ataupun air mani atau sperma itu untuk orang yang dia ada penyakit. Katakanlah dia ada penyakit kanser, dia perlu buat kemoterapi. Kemoterapi itu akan menyebabkan mungkin dia punya kemampuan dia untuk mengeluarkan zuriat tu tak boleh nanti. Boleh tak dia simpan dulu dia punya tu, beku kan, nanti bila dia kahwin digabungkan balik dia punya air mani itu dengan yang perempuan punya, dan akhirnya ni itu tak ada, teknologi itu tak ada pada zaman Nabi. Pada zaman awal tidak ada, tetapi hari ini ada, dan orang Islam juga terlibat dengan perkara-perkara tersebut. Jadi timbul persoalan boleh ke tidak. Jadi itu antara contoh yang memang akhirnya fatwa itu perlu. Jadi kita tidak akan memfatwakan benda-benda yang tak jelas. Betul. Tentang rakaat semayang, cukup ke kalau maghrib 3, patutnya kena dibincang balik bagi banyak sikit. Itu tidak akan timbul persoalan-persoalan begitu. Kerana itu merupakan benda yang telah jelas daripada sumber-sumber hukum kita. Tapi benda-benda yang bersifat yang tidak ada hukumnya pada zaman awal, tetapi memerlukan pandangan hukum ataupun fatwa, itu yang sebenarnya menjadi maudhu' ataupun tema penting dalam hal-hal yang berkaitan dengan kefatwaan. Sebab itu dia perlu pada hari ini. Itu dia. Saya pun teringat kan ada tak adalah baru juga dalam tempoh orang kata 2 ke 3 tahun kebelakangan ni, ada juga isu orang bercakap soal IVF juga kan, tentang IVF, dan ada juga tentang vape. Orang kata dulu rokok memang orang kata haram kan, tapi bila ada teknologi baru orang kata vape tu, kata vape ni bukannya ada tembakau pun dalam tu. Macam mana dia just asap artificial je kan. Asap je. Itulah orang kata perlunya, orang kata nampaklah keperluan kenapa kena ada fatwa. Yang mudah untuk kita faham adalah benda-benda yang tidak jelas di Quran dan juga di hadis, dan tidak ada hukum itu pada zaman dulu. Itu keyword dia kan. Dan timbul keperluan pada hari ini, maka dia kena difatwakan. Betul, sebab keadaan dulu dan keadaan sekarang ni berbeza. Betul. Jadi mungkin ada lagi yang orang bincangkan, doktor. Orang kata sesama macam mana orang kata boleh ada khilaf sesama mufti negeri ni, mufti negeri ni berbeza. Macam mana tu pula, doktor?
Okey, sekarang ni kita bercakap pula tentang perbezaan pandangan Dan ini bukan satu benda yang baru Izzati perbezaan pandangan. Sebenarnya khilaf ataupun perbezaan pandangan tu dah berlaku bermula daripada kewafatan Rasulullah SAW lagi. Sudah ada banyak khilaf termasuk dalam kalangan para sahabat, para tabi'in, para ulama, fuqaha dan lain-lain lagi. Jadi kita hampir tak boleh kata semua benda tu kena sepakat dan kena ada satu pandangan sahaja. Itu kecuali benda-benda yang muhkamat tadi lah, benda-benda yang telah jelas, benda-benda yang telah jelas, itu kewajipan rukun, apa rukun agama, rukun Islam tu semua tidak ada khilaf dan tidak ada perselisihan. Tetapi dalam bab-bab yang bersifat dipanggil furu' kan, cabangan ini memang banyak perselisihan. Antara sebab perselisihan itu adalah kadang-kadang sumbernya itu tidak begitu qat'i sifatnya. Dia tidak begitu jelas. Kalau ada hadis pun, kadang-kadang ada hadis yang 2-3 hadis bercakap tentang benda yang berbeza. Sebab dia bukan benda yang wajib. Benda yang kadang-kadang sifatnya mungkin furu' sahaja. Maka di situ kadang-kadang pandangan para ulama atau fuqaha atau mufti ni dia berdasarkan kaedah yang masing-masing lakukan dan agak berbeza. Kita ambil contoh macam mazhab. Paling kurang kita ada 4 mazhab yang besar kan. Mazhab kita ikut mazhab Syafi'i, tapi ada orang ikut mazhab Hanafi, ada yang ikut mazhab Maliki, ada yang ikut mazhab Hambali. Dan keempat mazhab ni mereka ada kaedah macam mana nak keluarkan hukum tu yang berbeza. Dia panggil istinbat, macam mana nak istinbatkan hukum, atau dia panggil istidlal, macam mana nak mendalilkan hukum tersebut. Ada mazhab yang agak strict lah, dia agak ketat dari sudut dia akan guna Quran dengan hadis semata-mata. Tapi ada mazhab yang dia pakai juga ra'yi kan, pandangan ataupun akal. Itu dipanggil qiyas tu. Qiyas tu antara lain mengkiaskan apa yang ada, hukum yang ada pada awal dulu dengan apa yang ada pada ini, tapi melihat persamaan-persamaan yang ada dan perbezaan-perbezaan yang ada. Jadi kaedah-kaedah itulah yang menyebabkan adanya perbezaan pandangan dalam kalangan para mufti dan juga para fuqaha. Dan itu sebenarnya kita anggap Izzati bukan satu benda yang menjadi masalah kepada kita. Kerana ikhtilaf fi ummati rahmah. Itu ada hadis yang mengatakan bahawa khilaf dalam umatku itu adalah rahmah. Dia satu bentuk rahmat. Tapi saya nak terangkan di sini bahawasanya khilaf yang bersifat rahmah itu adalah khilaf yang berbentuk ilmu, yang ilmiah sifat dia. Tapi kalau khilaf yang bersifat politik, sifat yang bersifat ada kepentingan peribadi, kepentingan kelompok, yang itu yang kita kata kita tegaskan itu tidak termasuk dalam khilaf yang rahmah. Sebab khilaf itulah yang kita lihat dalam sejarah yang menyebabkan perbalahan yang teruk, pembunuhan kadang-kadang. Jadi yang kita masukkan ni adalah khilaf yang ada masing-masing ada dalil yang kuat. Cuma dalil itu berbeza. Kaedah pendalilan berbeza. Jadi kita ambil itu sebagai satu bentuk kasih sayang. Bentuk perbezaan yang orang kata apa, kekuatan ijtihad masing-masing lah. Ada ulama menggunakan ijtihad berdasarkan kaedah sekian, ada ulama menggunakan, tapi kita raikan lah. Kita raikan. Cuma mungkin orang akan tanya tadi kalau macam tu kenapa tak kita biar saja orang ikut apa-apa mazhab dia nak kan? Kenapa kat Malaysia ni kita kena ikut satu mazhab Syafi'i saja? Sebabnya ialah untuk orang awam orang awam yang bukan pakar dalam bidang tu, dia tidak boleh beristimbat sendiri, dia tidak boleh mengeluarkan dalil secara bersendiri. Dia terpaksa bergantung kepada ijtihad ulama-ulama yang besar-besar. Dan dia kena konsisten. Kita kalau kita buat apa-apa pun Izzati, kita kena konsisten kan. Tak boleh macam sekejap ikut cara ni, sekejap ikut cara ni. Kita ikut undang-undang pun kita kena konsisten. Kalau kat Malaysia ni satu undang-undang je. Izzati tak boleh naik kereta, Izzati kata saya nak ikut undang-undang England. Sebab saya duduk England lama. Saya nak ikut undang-undang England lah. Aru biru jadinya. Jadi dari situ pemerintah menetapkan kita guna ikut satu mazhab. Dan satu mazhab itu lebih mudah kerana dia ada konsistensi tadi. Betul. Dan kita tidak akan berubah-ubah dari sudut sumber ataupun asas hukum tersebut. Jadi tapi kalau ada juga yang mungkin merasakan secara individu, dia rasa dia yakin dengan dan dia ada mazhab lain, dan dia ada kekuatan, dia ada kemampuan berijtihad itu, dia tidak, Islam tidak pernah menghalang seseorang itu untuk
berfatwa, berijtihad ataupun mendalilkan, mengistidlalkan secara istinbat secara sendiri hukum tersebut. Tapi umumnya kita tak macam tu. Exactly, memang tak orang macam saya pun saya tak mampu lagi nak betul-betul setiap perkara tu kita nak kaji secara mendalam sumur. Sebab tu kita masih berpegang kepada mazhab tertentu. Okey, jelas. Tapi boleh ke doktor kalau macam kita kata kita duduk kat Malaysia mazhab Syafi'i kan. Katakanlah orang tu dia dah belajar dekat orang kata negara India. Dan India kita tahu dia ada mazhab Hanafi kalau tak salah saya kan. Di balik Malaysia dia kata dia selesa dengan mazhab Hanafi yang dia ikut. Saya rasa kalau dia seorang yang mendalam ilmunya dan dia mampu untuk memahami asas perbezaan itu, kalau dia nak meneruskan itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia lebih meraihkan itu lebih baik kerana dia dah datang ke Malaysia. Dan Malaysia umumnya semuanya mengamalkan satu mazhab yang mengikut cara-cara mazhab tersebut. Yang lebih baik yang dia meraihkan. Begitu juga Imam Syafi'i juga bila dia pergi ke tempat berimamkan imam mazhab yang lain, dia ikut mazhab meraihkan tempat itu. Jadi kita pun seboleh-bolehnya begitu juga. Sama macam kalau kita pergi ke Mekah, dia tak ada kunut. Dia ikut mazhab Hanafi ataupun dia kata dia Salafi kan, macam tu kan. Jadi kita ikut je. Kita ikut je dan tidak ada masalah untuk kita ikut ketika kita berada di sana dan kita ikut cara mazhab tersebut. Tapi kalau kita balik Malaysia, kita ikut mazhab Syafi'i balik supaya dia ada keharmonian amalan tersebut. Itu saja kepentingan kita mengikut mazhab tertentu ni. Okey, jelas. Sebab itulah bila kita kata macam kita pergi travel negara, contohlah pergi Mesir ke negara Arab lah khusus kan. Diorang kadang-kadang diorang doa pun diorang tak ada kan. Zikir pun ada setengah negara doa tak ada. Terus dia ada. Jadi ada yang kata tak apa, kita duduk sini kita ikut je mazhab kat sini. Boleh, cuma dia ikut keadaan. Ini kalau kita berjamaah misalnya, kita eloklah kita ikut. Kalau dalam masjid kita berjamaah secara beramai-ramai ikut imam dia kan. Imam dia tak baca contoh kita ikut je. Kita ikut saja. Tapi kalau kita semayang kat hotel dengan family kita saja yang semuanya daripada Malaysia, ikutlah kita mazhab asal kita lah, mazhab Syafi'i lah. Okey, jelas. Dia macam tu. Sebab macam kalau kita tengok kan, kalau kita pergi macam negara lain contohnya kan, bila kita kata ada keadaan yang macam susah sikit. Contoh kita kata susah lah nak ambil wuduk ke dan sebagainya, ataupun ada kekangan dekat satu negara tu. Okey, tak apalah, sepatutnya kena ikut. Kita biasa mazhab Syafi'i, kita kata tak apalah, kita niat kita ikut mazhab tertentu. Macam tu ke doktor? Dia sebaik-baiknya kita masih berpegang kepada mazhab yang kita hukum yang mazhab yang kita ikutilah. Tetapi dalam beberapa keadaan tertentu yang mungkin sifatnya macam ada kekangan, masyarakah yang orang panggil masyarakahnya. Sama juga dalam konteks kita di Malaysia pun ada hukum-hukum yang kita tak ikut mazhab Syafi'i. Contohnya kita bayar zakat kan. Kalau zakat mazhab Syafi'i itu dia perlu bayar dengan beras. Tapi kita bayar dengan duit, kita dah ikut. Kita di situ kita dah meraihkan mazhab yang lain atas dasar di situ ada masyarakahnya, ada kesusahannya. Tapi itu tidak bermakna mudah je lah kita. Macam tu saya nak pilih orang yang senang lah kan. Sebab hal-hal amalan agama ni hal yang serius. Kita sepatutnya kita harus ada dalil pada setiap yang kita amalkan. Jadi bila kita bermazhab tu sebenarnya kita mengikuti atau kita bertaklid kepada ijtihad imam mazhab tersebut. Kerana kita yakin imam mazhab yang telah berijtihad tersebut merupakan orang yang mahir, orang yang berwibawa dan kita boleh ikutinya dengan baik. Sebab itu seboleh-bolehnya kita harus kekal dengan mazhab yang asal yang kita ikuti itu, kecuali kalau ada masyaqqah yang dipanggilkan tadi, kesulitan-kesulitan yang membolehkan kita mengikut mazhab yang lain itu kan. Okey, jelas dah dekat situ. Pertama yang kita jelas tadi, khilaf itu rahmah kan. Orang selalu kata slogan orang guna. Tadi bila doktor sebut khilaf itu rahmah, itu hanya terpakai untuk dalam bidang ilmu sahaja. Jadi saya teringat ada juga tengok orang dok kata bila
perbalahan politik, fahaman politik dan sebagainya, orang kata tak apalah, khilaf itu rahmah, orang jadikan alasan. Ini jadi kalaulah khilaf itu sampai kepada benci-membenci, sampai dah tak jadi rahmah. Orang, macam mana kita nak kata itu rahmah? Betul. Kan? Hatta dalam ilmu pun, yang kita cakap dalam ilmu, dalam fatwa itu pun, kalau sampai ke tahap memburukkan yang lain, itu pun dia tidak rahmah lagi. Yang kita kata rahmah itu adalah perbezaan pandangan yang dia memudahkan, memudahkan orang yang boleh mengikuti macam tadilah, dia lebih konsisten ikut apa yang dia yakin betul, mengikut imamnya itu. Maka itu yang sebenarnya dipanggil sebagai satu rahmah, kan. Jadi kita tidak terlalu ketat sampai ke tahap terlalu berkeras, tidak ada ruang langsung untuk kita berbeza pandangan, sedangkan isu itu bukan isu yang muhkamat, bukan isu yang qat'i sebagaimana yang kita kata tadi, mana tak ada perbalahan, kan, tidak ada perbezaan pandangan. Okey, itu dia kan. So lepas ni kita kena hati-hatilah kan nak guna slogan khilaf itu rahmah. Slogan lah, saya boleh katakan slogan. Kita kena berhati-hati. Jadi kita akan berehat seketika. Tapi saya rasa perbincangan kita lebih hangat bila mana doktor mula sebutkan ada perbalahan. Dan saya pun mulalah nak bertanya. Banyak juga perbalahan yang kita tengok antara sesama, minta maaf lah kata, sesama ilmuwan pun ada juga perbalahan. Tapi kadang-kadang bukannya para asatizah ni yang bergaduh sesama mereka, tapi sebab ada social media ni, jadi netizen ni yang itulah orang kata fatwa netizen ke yang lagi kuat. Kita nak tengok hari ni fatwa netizen ke fatwa mufti yang lagi kuat sebenarnya, kan. Jadi kalau untuk anda semua, teruskan kesetiaan, dengarkan kami di podcast CNC. Kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita dah pun kembali ke rancangan podcast radio CNC, Diskusi Bulat Merenung Hikmah. Tadi kita dah pun bincang, banyak dah kita bincang tentang khilaf, kita bincang tentang bagaimana sesuatu fatwa itu difatwakan, kan. Jadi untuk yang terakhir ni doktor, ada satu, saya terbaca lah satu petikan di mana kalau kita tengok sekarang ni, ada nak katanya mufti ni, seseorang mufti ni perlu ke dia sebenarnya ambil campur hal-hal urusan semasa, isu semasa, khususnya dalam kalangan selebriti. Sebab baru-baru ni ada yang macam orang kata salahkan mufti lah sebab sibuk sangat urusan selebriti, kan. Kalau mungkin ada yang tahu tu tahulah, tapi kita tak payah mention lah, kan. Tapi bila saya dengar tadi balik, saya kata memang seorang mufti perlu ikut aliran semasa. Macam mana tu doktor? Mufti ni dia perlu memberi fatwa sekiranya ada persoalan yang timbul. Itu peranan mufti. Dan ifta' ni memang itu satu-satu fatwa itu dia bergantung kepada permintaan atau persoalan yang dibangkitkan untuk difatwakan. Selalunya mufti dia tidak mudah-mudah memberi fatwa macam itu saja. Tetapi mufti juga ada peranan sebagai penasihat, menasihat hal-hal keagamaan. Betul. Jadi mungkin isu yang hangat, yang terbaru itu, mufti sendiri merasakan dia perlu bagi pandangan tentang perkara tersebut. Dan saya rasa tidak ada masalah kerana mufti juga perlu peka. Betul, sensitif terhadap isu semasa. Nanti orang kata mufti ni dia tak buat kerja pula, kan. Dia di kayangan saja, hanya berbincang sama-sama dia saja. Sedangkan fatwa itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Amalan agama masyarakat. Betul. Jadi saya rasa mufti juga tidak ada masalah untuk bersama-sama dengan isu-isu ni. Cuma kalau kita tengok dari sudut fatwa di Malaysia ni, Izati, dia ada dua cara satu-satu fatwa itu dibuat. Satu, bila memang ada persoalan dalam masyarakat yang kuat, dan persoalan itu kadang-kadang dibangkitkan ke peringkat pentadbiran agama di negeri, dan akhirnya dibawa ke majlis fatwa lah, ataupun di pejabat mufti, maka timbul persoalan dan akhirnya dibawa dalam perbincangan majlis fatwa di negeri. Begitu juga di kebangsaan, kalau ada isu-isu yang besar, yang bersifat nasional, dibawa dan dibangkitkan, akhirnya dibawalah dalam perbincangan majlis jawatan kuasa muzakarah yang saya sebutkan tadi. Betul. Tapi ada juga mufti fatwa-fatwa yang datang dari atas, kerajaan sendiri nak supaya ada hukum atau ada fatwa tentang isu ini, isu keuangan Islam ke, isu apa-apalah, isu perbankan, isu perubatan, isu ekonomi dan lain-lain lagi.
semuanya itu kadang-kadang diminta dan adalah agenda perbincangan berkaitan dengan perkara tersebut. Cuma yang tentang netizen ini sebenarnya dia secara natural macam itulah bila dia hangat dalam internet, dalam social media, dan bila ramai yang membincangkan tu secara natural dia akan bangkitlah. Dia naiklah. Akan adalah orang yang akan menyampaikannya kepada mufti atau jabatan mufti, dan akhirnya dia menjadi juga salah satu agenda untuk difatwakan. Jadi dia sebenarnya very open fatwa ni. Dan isu-isu itu juga isu yang luas. Dan pasti dalam social media ni antara hari ini punya medan lah untuk satu-satu isu tu berkembang, dan akhirnya kalau dia serius, dia harus dibawa kepada peringkat kefatwaan. Okey, jelas dah dekat situ kan. Kadang-kadang sampaikan itulah, kalau kita tak sanggup nak baca komen kan. Kalau kita boleh tengok komen-komen yang orang kata, ada yang kata mufti ni tak payah sibuk lah urusan-urusan artis-artis ni kan. Mungkin itu sebab artis yang diorang minat, yang diorang ni kan. Tapi kalau kita tengok balik, apa yang mufti kata tu ada betulnya. Bukan ada betulnya, memang betul pun. Cuma sama ada pihak yang satu tu nak ambil ataupun tidak. Betul tak doktor? Mungkin yang isu yang terbaru itu nasihat. Itu nasihat. Dia bukan fatwa tu. Bukan fatwa. Dia cuma keluarkan nasihat. Dia keluarkan pandangan saja. Jadi itu masih boleh dibahaskan lah kan. Bagi saya boleh dibahaskan. Kita tengok mana yang terbaik. Tetapi isu-isu yang kadang-kadang dibincang, didebatkan dalam social media, ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Ada hal-hal yang dan satu masalah social media ni, Izzati, kerana dia terlalu terbuka dan dia tidak ada authority. Siapa dia authority yang mengatakan okey stop perbincangan? Betul. Benda ni dah bukan ruang kita dah, ini dah ruang mufti. Kita harus bawa perbincangan ni kepada mufti. Itu tak ada. Polis ni tak ada. Ya, betul. Polis tak ada yang menjaga. Sosial tak ada. Dan dalam media sosial tu juga dia terlalu so-called demokratik, terlalu lampau demokrasi, sehingga orang yang tak ada ilmu pun boleh join juga berdebat. Boleh orang kata freedom of speech kan? Freedom of speech. Yang itu yang Izzati sebut tadi, kita kadang-kadang takut kita tengok cara dia mengeluarkan kata-kata tu. Kerana apa? Kerana dia tidak ada asas ilmu yang kuat. Dia satu-satu kemudian tidak ada akhlak dan adab. Betul. Kan dia tak tahu cara nak, patutnya kalau bertanya tu kena dengan caranya yang baik. Betul. Dan dalam social media tu kan dah bercampur. Kadang-kadang mufti pun ada dia punya FB kan. Betul. Ada FB-nya. Dan bayangkan kalau orang yang tanpa ilmu, tanpa adab, dia akan sebut apa saja. Siapa dia yang nak menahan dia daripada mengeluarkan. Sebab itu saya rasa kalau long termnya kita harus membudayakan apa orang kata semangat adab dalam social media ni kan, yang semakin hilang. Semakin hilang lah. Dan benda tu bergantung kepada ilmu lah. Kalau budaya ilmu tu kuat dalam satu-satu masyarakat dan budaya beragama itu kuat, Izzati jadi mungkin orang yang orang kata kurang adab tu akan diadabkan oleh netizen yang lain. Netizen yang lain sebab dia terbuka. Betul. Jadi dia bergantung kepada force mana yang kuat. Sama ada yang ilmu ke atau yang emosi semata-mata kan. Kalau dalam katalah dalam grup kan ataupun dalam komuniti social media itu yang berilmu dan beragama itu lebih kuat dan lebih ramai, lebih dominan, mereka boleh, dan dia boleh jadi medan dakwah pula. Betul. Untuk kita mendakwahkan orang, mengadabkan orang-orang yang berada dalam social media. Kita nak halang pun tak boleh juga sebab ini very open punya. Memang hak mereka lah kan, menjadi pengguna social media. Betul. Sebab itulah kalau kita tengok sekarang ni, polis ke MC ke, kadang-kadang susah juga nak mencari orang yang orang kata hate speech terlalu banyak lah. Kecuali kalau jelas lah, kalau perkataannya tu jelas, hate speechnya tu jelas. Sebab kita ada undang-undang juga yang akan mengawal perkara tersebut. Tapi kalau yang jenis terbuka ni, kadang-kadang kita pun terlepas kan. Kita tak boleh nak kontrol semua orang kan. Sebab itu akhirnya ilmu yang akan memandu kita sepatutnya. Adab yang akan memandu kita. Tapi itulah yang kita kena perkuatkan. Dan itu antara IKIM punya peranan lah ya. TV IKIM, radio IKIM. Betul. Kan? Orang kata nak memanusiakan manusia. Betul. Penting. Kan peranan institusi ilmu tu. Antaranya IKIM. Itulah yang kita bawakan. Kita ada radio dan TV. Dan ini ruang untuk kita sebenarnya mendidik masyarakat dengan budaya-budaya yang baik dalam media. Betul. Dan saya setujulah bila doktor kata tadi kan,
bila kita ada orang yang budaya ilmu tu sendiri, maka mereka lah yang akan jadi force yang paling kuat dekat social media untuk cuba menghentikan. Dan saya juga fikir kalau isu yang berlarutan di social media itu tidak dikeluarkan, orang kata macam ada to put an end untuk meletakkan stop kat situ. Kalau Mufti tidak keluarkan apa-apa orang kata kata-kata, mesti orang pun akan bercakap. Betul. Tapi bila Mufti dah keluarkan nasihat, orang pun bercakap juga sebenarnya, kan? Nyokong pun kuat, yang akan jadi satu force lain lah. Ya, betul. Yang akan mengurangkan pandangan yang sebelah sana, kan? Ya, betul. Mungkin ada satu soalan yang terakhir lah daripada saya berkenaan dengan, ada juga kan baru-baru ni yang memberi nasihat, katanya mufti-mufti ni perlu berhati-hati dalam memberi pandangan ataupun nasihat kepada masyarakat. Adakah sebenarnya mufti ni perlu, orang kata ada juga yang kata sebenarnya mufti ni dia tak perlu pun bagi orang kata public statement. Public statement. Sebab bila semakin dia bagi public statement, makin ramai yang mengeruhkan lagi, orang kata contohnya bank konvensional baru-baru ni kan, tersebutlah juga kan, bila mufti tersebut memberikan pandangan tentang bank konvensional, boleh bekerja di bank konvensional, maka ramai yang bekerja di bank konvensional, alamak, apa aku cari duit kat mana, macam mana ni. Mungkin ada pandangan sebenarnya mungkin mufti hanya tak perlu bagi public statement. Ke macam mana sebenarnya? Yalah, saya kata tadi bahawasanya mufti ni memang urusan utama seorang mufti adalah mengeluarkan fatwa. Dan fatwa tu mesti seperti mana saya sebut adalah merupakan persoalan. Istiftah ni maknanya yang ditanya oleh seorang yang memerlukan fatwa. Tapi di masa yang sama kita pun faham mufti ni juga seorang ilmuwan. Kadang-kadang dia seorang fuqaha, seorang pendakwah juga. Jadi beliau juga kadang-kadang nak memberikan pandangan beliau, kan. Saya kadang-kadang ada isu yang mungkin ada mufti yang dia agak serius dan ketat dalam melihat sumber-sumber hukum dan mengeluarkan pandangan itu berdasarkan dalil-dalil yang bagi beliau kukuh. Cuma bila kita melihat kepada isu, di situ dia adalah sepatutnya kena ada keseimbangan, Izati, kena ada dacing dia tu, supaya satu tentang dalil dan hukum yang sifatnya mungkin tidak berubah, tetapi suasana dan juga keperluan masyarakat itu kadang-kadang berubah-ubah. Betul. Jadi kadang-kadang hukum juga kena ada juga ruang supaya ini yang sifatnya tidak betul-betul qat'i lah. Supaya dia melihat juga sudut-sudut maslahah yang ada dan sudut maqasid syariah secara lebih menyeluruh, kan. Falsafah syariah tu sendiri apa. Contohnya macam isu tadilah, mungkin kita kena lihat juga case by case orang-orang yang bekerja itu, dia juga ada keadaan tidak ada cara lain, kan. Kalau dia ada option banyak tak apa. Dalam keadaan ekonomi yang begitu ni mungkin optionnya tidak banyak. Jadi mungkin ada cara lain lah untuk kita selesaikan isu tersebut, untuk seimbangkan antara fatwa yang mufti bagi dengan keadaan masyarakat itu. Kena ada muzakarah lain ke, perbincangan ke, dan lain-lain, kan, supaya kita dapat cari jalan tengah lah menyelesaikan masalah itu. Sebab itu bukan isu agama semata-mata. Dia bukan amalan agama semata-mata yang khusus, macam solat ke, puasa ke. Itu dah banyak berkait dengan hal muamalah, hal politik juga, hal sebuah negara, sistem sebuah negara. Kalau tak ada orang yang bekerja, macam mana pula? Complicated, Izati. Kata domino effect. Dia kena ada perbincangan yang lebih mendalam dan melibatkan banyak aspek, banyak kelompok, supaya benda itu dapat diselesaikan dengan baik. Jelas dan faham sebenarnya. Dan sebenarnya kalau ikutkan banyak sebenarnya soalan yang kita tanya berkaitan dengan fatwa, berkaitan dengan hukum. Tapi itulah orang kata masa sangat mencemburui kita, kan, doktor, kan. Dan saya pun dapat banyak sangat yang saya dapat, dan saya harapkan begitu jugalah dengan para pendengar di luar sana yang setia mendengarkan kita di podcast CNC. Kita bawakan hari ini pengarah pusat kajian syariah, undang-undang dan politik di IKIM, iaitulah Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, yang sangat hebat, juga merupakan ahli Majlis Fatwa Negeri Sembilan. Jadi kepada anda semua yang mungkin ada persoalan-persoalan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Mungkin boleh tulislah apa yang nak ditanyakan. InsyaAllah kita akan
bagi jawapan mungkin tak di episod akan datang, mungkin di clipping social media kita. Jadi ikutilah kita di seluruh digital platform kita. Jangan lupa untuk teruskan kesetiaan mendengarkan kami di podcast. Akan bersiaran setiap hari Rabu jam 1 tengah hari setiap minggu, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Dr. Farid atas kesudian menghadiri episod pada kali ini. Jadi kepada anda semua diharapkan dapatlah manfaat, dapatlah ilmu. Orang kata hikmah, diskusi bulat merenung hikmah tu. Dapatlah hikmah yang perlu untuk direnung dan ditenung-tenung, diamal-amalkan, insya-Allah. Jadi itu sahaja untuk episod kali ini. Kita akan bersiaran di episod yang akan datang. Bye. Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayo bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC, diskusi bulat merenung hikmah.